Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menjenguk channel Din DIY. Baik, kalau tengok tajuk di bawah kan macam mengundang kan. Okey, sebenarnya tak ada grinder yang boleh memotong kayu. Kalau kita tengok setiap tahun ada sahaja kes-kes grinder makan tuan ni kan. Sebab apa? Sebab gunakan grinder untuk memotong kayu. Baik, dalam video ni saya tak nak cerita sangatlah tentang kes-kes yang berlaku, tapi saya cuma nak bercerita kenapa kita tak boleh menggunakan grinder untuk memotong kayu. Okey. Kalau ikutkan mungkinlah orang-orang lama akan cakap saya dah lama gunakan grinder untuk potong kayu, tak ada apa pun. Okey, sebenarnya itu dikira sebagai bernasib baik. Okey, bernasib baik sebab sifat grinder ni dia bukan untuk memotong kayu. Okey. Dan mungkin ada yang akan cakap juga, kalau grinder ni tak boleh potong kayu, kenapa ada mata potong kayu bersaiz grinder? Okey. Ini saiz pemotong kayu 4 inci. Kalau ikut logik, bolehlah dipasang pada grinder, tapi sebenarnya tidak. Okey. Dan saya juga nak berkongsi satu alat lah yang mungkin kita di Malaysia ni tak berapa kenal. Dan juga kalau kita bagi tahu pun mungkin orang ingat benda tu adalah grinder. Okey. Alright. Ini adalah mini circular saw. Okey. Sekilas pandang macam grinder, tapi sifatnya sangat berbeza dengan grinder. Okey. So, saya akan ceritakan beberapa poin utama, okey, beberapa poin utama kenapa tak boleh gunakan grinder sebagai pemotong kayu dari aspek teknikal. Okay, yang pertama, grinder ni dia mempunyai RPM yang sangat tinggi. Okay, RPM boleh mencecah sehingga 10,000 RPM. Okay, dan untuk mini circular saw, dia punya RPM maksimum adalah 3,500 RPM sahaja. Jadi kelajuan untuk mini circular saw adalah 1/3 sahaja daripada grinder. Okey, mungkin ada sekarang yang tengah terfikir ataupun mungkin pernah tengok kot. Kan grinder ada yang jenis bersih, boleh control speed, yang ada speed controller apa semua tu kan. Sebenarnya walaupun grinder ni dia ada speed controller, sebenarnya speed yang paling perlahan adalah 3,000 RPM. Maknanya speed yang perlahan untuk grinder adalah speed yang maksimum untuk mini circular saw. Jadi bayangkan jika anda tak perasan anda berada di speed yang ketiga contohnya kan, speed yang sangat laju. Okey. Dan sebenarnya antara kes-kes grinder makan tuan ni dia disebabkan oleh dua benda lah. Satu, mata pecah, dan yang kedua adalah grinder tu melompat. Macam mana melompat? Okey. Untuk mata pemotong kayu, maksimum RPM dia adalah 6,000. Okey. 6,000 RPM sahaja. Untuk grinder, bagi yang tak perasan ataupun mungkin ada yang mata grinder yang tidak mempunyai speed controller, bayangkan, okey, 10,000 RPM digunakan pada mata pemotong kayu yang hanya boleh menahan sehingga 6,000 RPM. So, apa jadi? Mata pecah lah. Okey, mata pecah. Dan kebanyakan kes-kes yang mata pecah hanya sebabnya satu sahaja. Okey, mata pemotong tak mampu menahan RPM yang tinggi. Itu sahaja sebabnya. Yang ini pun kalau tuan-tuan Google, okey, antara punca mata boleh pecah adalah RPM yang terlalu tinggi, tak padan dengan mesin. Okey, tak padan dengan mesin, tak padan dengan mata. Alright. Berbeza dengan mini circular saw yang mana maksimum RPM untuk mini circular saw ni sekitar 3,000 RPM je lah kan. Okey, 3,000 RPM menggunakan mata pemotong yang 6,000 RPM. Jadi dia ada banyak ruang untuk bernafas. Jadi untuk kes-kes pecah tu memang susah lah. Okey, susah sangat-sangat. Okey, faktor yang kedua kenapa grinder ni boleh makan tuan, okey, antara sebab yang telah saya sebutkan tadi adalah perbezaan RPM yang terlalu ketara. Okey, yang kedua adalah design. Okey, design badan. Mini circular saw, okey, kalau sesiapa yang ada satu set dekat rumah, okey, dia punya design dia mempunyai tapak seperti circular saw biasa. Tujuannya apa? Okey, tujuannya adalah apabila kita membuat potongan,
Okey, tapak ni diletakkan secara rata di atas kayu. Okey, diletakkan secara rata di atas kayu. Okey. Apabila diletakkan secara rata di atas kayu, apabila kita nak memotong, tidak akan berlaku mata tu tersekat pada kayu. Boleh faham? Mata tu tak akan tersekat pada kayu. Okey, dan selalunya apabila kita menggunakan grinder yang tidak ada tapak sokongan untuk bagi rata, kita akan cenderung untuk tersengit sikit semasa proses pemotongan. Dan apa akibatnya? Dan itulah lahirnya kisah-kisah grinder melompat ke arah saya. Okey, dah lah RPM tinggi. Okey, RPM tinggi, tersangkut dekat kayu, jadi apa jadi? Melompat lah. Okey, melompat. Alright, so itulah perbezaan antara mini circular saw dan juga grinder. Dan mini circular saw ni saya sangat yakin di Malaysia tak ramai lagi yang memilikinya. Sebab saya pergi dekat store-store biasa, dekat kedai hardware, tak ada. Tak ada. Saya tanya minta untuk mini circular saw ni ada tak? Tak ada. Dia hanya ada circular saw yang standard size sahaja, yang 7 inci ke atas. Yang mini circular saw ni menggunakan saiz 4 inci. Jadi bagi mereka yang nak memiliki alat pemotong kayu bersaiz grinder, jangan beli grinder, tapi belilah mini circular saw. Siapa-siapa nak cari di online, contohnya dekat Shopee, saya ada bagi link sekali dah dekat bahagian description. So bagi orang Malaysia sendiri, kalau anda menggunakan grinder untuk memotong kayu dan tak pernah jadi apa-apa, itu namanya nasib baik. Okay? So itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton.